Kalau kita tahulah dia function dia untuk racing kan. Kalau dipakai race suit atas jalan raya, apa dia punya? Okey, sebetulnya tak ada masalah. Tinggal lagi race suit ni biasanya banding dengan normal suit, dia dah pre-cut, dia dah potong crouch. Jadi bila kita tunduk bongkok dia natural. Bila kita tegak dia itu sajalah. Jadi kalau di atas jalan raya berapa banyak kali kita nak bongkok. Tapi selebihnya nak relax, nak makan roti canai apa semua dah tak selesa. Tapi terpulang lah kan, kalau kita pakai RRSP kan, triple R apa semua, takkan kita nak pakai suit touring kan. Jadi tak kena lah kan. Tapi kalau kita beli motor adventure bike, takkan kita nak pakai suit racing. Kita beli adventure Cordura punya material tu kan, mesh kan. Jadi kena tengok kesesuaian. Helmet pun sama juga macam tu saya cakap kan. Jadi ada jenis fitting dia. Lepas tu ada jenis-jenis helmet, dia ada jenis-jenis lain fitting kepala. Contohnya macam RI ada 3. Dia ada untuk standard kepala adalah normal round normal. Dia bulat, lepas tu tegak sikit, narrow, lepas tu round balik. Lepas tu dia ada orang yang kepala betul-betul narrow, kepala dia lonjong. Lepas tu ada kepala yang macam orang kata piston over square. Dia macam ni, dia ke sini. Jadi RI dia ada 3 helmet. Jadi kalau kita beli Signet, kita beli Quantum, kita beli RX7, RX series kan, fitting dia lain, kepala dia lain. Macam Schwantz dia pakai Quantum kan, Duhan pakai RX RR7. Kenapa? Sebab shape kepala dia lain, RI buat lain. Jadi macam LS2 memang buat long narrow, jadi tajam. Jadi macam kepala saya tak ngam. Jadi saya dah try OGK, Nolan atau X-Lite, kepala saya kena helmet Italy. Okey, kena. Jadi ada orang pula sesuai dengan Shoei. Okey, Shoei. Tapi kalau tak sesuai, kita takut nanti sini sakit. Jadi bila tengah ride tu sakit, kita tak boleh concentrate. Jadi kena beli sesuai. Kita test dulu. Kepala kita ni jenis apa bentuk? Dia ada jenis-jenis bentuk kepala, dan mungkin helmet company tu buat untuk satu jenis kepala. Mungkin helmet dia buat 3 jenis helmet, 3 jenis kepala, ataupun dia buat satu helmet tapi boleh custom fitting untuk different head shape. Jadi itu mustahak. Jadi kepala ni, helmet ni bukan macam baju biasa, dia macam kasut. Tak semua kasut sama dengan kaki kita. Kita kena test apa brand yang tu sesuai, kita stay macam tu. Berapa kita kena spend untuk semua ni? Okey, pada saya lah, satu helmet yang bagus zaman sekarang ni lah kan, dalam 2,000 okey lah. Okey, kalau orang kata mahalnya, tak apalah. Kalau kepala anda murah, belilah helmet murah. Tapi nanti hospital billnya mahal. Okey, batu nisan pun mahal zaman sekarang ni. Jadi, berapakah nilai kepala anda? Seberapa yang anda mampu? Itu nombor satu. Kalau macam racing suit kan, boleh beli yang murah, yang 800, yang pada saya lah yang 700 pun ada, yang tak apa-apa. Tapi adakah kita tengok jahit dia? Jahit dia kalau jatuh ni putus, koyak, terbuka nanti habis lah. Okey, lepas tu kita tengok dalam dia. Okey, pakai sejuk tak sedap tak badan kan. Jadi bila kita berpeluh dia tak mengganggu ke apa ke kan. Lepas tu kita tengok armor dia kan, adakah kalau jatuh ni akan melindungi. Dan kita tengok bila kita pakai, pergerakan kita bebas tak kan. Jadi dia tak menghalang pergerakan kita kan. Jadi dalam suit yang okey, dalam 2,500 okey lah. Okey, macam glove pula pun, pada saya glove yang paling mustahak sekali ringan, dan bila kita pakai, ujian dia senang je. Keluarkan wallet, keluarkan duit, rasa tak? Jadi kalau dulu punya glove memang kena buka lah glove. Zaman sekarang tak, boleh rasa duit kita pegang. Yang nak bayar mamak kan, nak bayar apa-apa, tak payah cabut glove, nak bayar duit minyak ke apa. Pada saya glove zaman sekarang boleh rasa. Tu pada saya mustahak. Boot pula macam mana? Boot pada saya bila pakai, bila kita pijak footpack yang saya tak cerita lain. Saya tak cerita tanah ke apa ke, tak peduli. Kita dalam motor kita pijak footpack. Boleh rasa tak footpack tu? Kat mana kita pijak? Footpack tu kita kat depan ke, kat belakang ke, kat hujung ke, kat tepi ke? Bila kita pijak, kita boleh rasa tak kaki kita kat footpack tu? Itu boot tu mustahak. Dan bila boot tu, boleh tak kita gerak-gerak kaki? Kan? Tapi tak boleh bergerak banyak sangat. Kalau boleh gerak banyak sangat, maksudnya boot ni
Boleh patah kaki kita, takut terlebih torque kan, torsion. Jadi boot pada saya tu mustahak. Dan dia mesti ringan. Kalau berat, penat lah kan. Sebab kita nak gerak banyak atas motor kan. Dan juga macam biasanya kalau kita riding, pada saya lah, tak kira pakai suit racing ke apa ke, pada saya belilah inner suit yang sejuk. Sebab nombor satu, kita ni pula di Malaysia panas. Tapi kalau kita di negara sejuk, kita beli thermal suit untuk kita stay warm kan, hangat. Okay. Dan pada saya lagi satu yang paling mustahak lah juga, pada saya belilah satu tuala ni kan. Sebab pasal apa? Pasal kat track kan, ni pada panas ni semua mesti kita nak. Sebab kalau tak, dia pergi ke mana? Dia pergi ke dalam helmet sini, dia pergi ke sini, jadi lama-lama rosak lah kan, sebab dia air garam kan. Jadi kena bawa satu tuala good morning. Okay, doktor, dari segi penjagaan macam mana pula? Okey, penjagaan ni nombor satu, jangan kena air. Sebab ni kulit ni binatang yang dia dah mati dah kan. Jadi kalau hidup lagi kena air, macam lembu hidup tak apa. Sebab bila dia dah dia masuk air, dia akan kembang, dia akan crack. Jadi macam mana nak basuh? Satu, dry cleaning. Dua, kalau nak basuh juga sendiri tangan, beli leather foot creamer, leather cream tu, yang leather foot tu. Helmet pun sama gitu. Kalau nak basuh boleh. Tapi bila basuh, cabut semua ni, keluarkan. Cabut satu-satu, masuk dalam washing machine ke apa ke. Lepas tu kering macam mana? Kering panas tapi jangan under direct sunlight. Sama macam leather, jangan nanti crack. Okay, rosak. Contoh macam leather yang kena hujan ke macam mana? Sebaik-baiknya terus jemur. Dah kena hujan, tak boleh buat apa. Tapi bila jemur, dia dah kering, terus sapu leather cream. Sebab kita tak nak micro crack. Nanti akan crack besar, dia akan koyak. Okay. Tapi boleh hantar repair. Itulah nak kena repair lagi. Dan kalau apa ni, slider saja dah habis, beli baru. Jangan pakai sampai habis, kedekut, nanti dia kita konon-konon lalas rompong dekat lutut, bersuman. Kedekut RM40, RM50 ni pasal nak repair dah beratus kan. Jadi slider tu always ada spare lah kan. Saya memang ada, selalu memang ada banyak spare dekat rumah kan. Yang lama-lama tu saya simpan lah, siapa nak, tak ada siapa nak pun buat kenangan kan. Dan kalau maintenance leather ni masa rajin dulu lah, masa training dulu, memang 2 minggu sekali saya akan oil kan leather, 2 minggu sekali. Kadang-kadang 3 minggu, jarang sebulan sekali, 2 minggu sekali saya akan bersih basuh. Jadi sebab nak kasih performance kan. Bila dah oil untuk kata kita nak track day, 2 hari sebelum track day tu saya dah oil kan. Jangan besok nak track day ini oil, nanti besok licin. Satu, betul dia berat, oil dah masuk. Jadi biar oil tu masuk, lepas tu oil tu kering saya semula jadi pakai sedap. Jadi maksudnya track day hari Ahad, Jumaat tu dah oil kan. Dia macam tu. Jadi nak tambah sikit daripada total cost tadi. Boot mungkin dalam 700, glove tadi dalam 300, inner suit dalam, yang baik ni inner suit dalam 200 lah. Kalau nak beli yang RM50, RM60, RM80 tu boleh, tapi gatal. Okay. Head buff ataupun mask dalam 50. Jadi saya akan spend lebih kurang dalam RM5,000 untuk complete. Orang kata RM5, wah mahal tu, banyak tu. Tapi kalau kita mampu, kita beli semampu kita. Kalau kita tak mampu, kita beli yang paling minimal. Kita boleh carilah suit mungkin dalam 1,200, boot mungkin dalam 300 ada kan, helmet dalam 700 ada. Pada saya RM5,000 is a good compromise value dengan keselamatan yang saya terjamin lah. Kalau macam yang bajet RM3,000 pun dapat juga. Kita boleh lah, tawakal lah juga kan. Tapi barangnya ada, suit, helmet semua ada. Tapi tahap kepiawaian antarabangsa ke ataupun apa-apa crash testing yang dia orang dah buat, kalau macam yang saya punya configuration ni, saya akan beli yang semua memang dah ada CE certified kan, TUV, ECE semua. Tapi kalau yang macam RM3,000 tu mungkin ada certification yang dia tak lepas. Jadi kalau kita race, mungkin takut nanti dia tengok ni certification tak ada, kita tak boleh nak race. Beli scrutineering. Satu soalan saja itulah, macam kalau orang yang baru nak berlumba, dia pun tak ada bajet. Kalau dia beli yang terpakai,
Macam mana? Okey, boleh. Yang terpakai ni kita kena tengok nombor satu, ada koyak ke tak ada koyak. Kan tu nombor satu. Sebab kalau koyak dah compromise. Kalau koyak dah tampal, tengok tampal dia macam mana. Kan tanya bila tampal tu pakai double stitching ke, triple stitching ke. Kan sebab takut bila jahit single stitch yang tak kuat benang ni benang Kevlar ke, benang normal ke apa ke, takut benang yang tak baik. Lagi sekali jatuh dia koyak putus benang tu, dia akan expose kita pula yang kan. Lepas tu lagi satu, kita tengok kalau leather tu ada crack ke atau ada micro tear ke, kita boleh tengok kan, dia macam halu-halu jadi kita boleh nampak. Jadi kadang-kadang kita tengok ada armor yang pecah tak, dia pecah terkopik ke kan. Jadi itu semua kena ambil consideration lah. Sebab satu, tak selamat untuk kita. Dua, scrutineering nanti tak lepas. Jadi macam contoh ni macam boot biasanya boleh bertahan berapa lama? Boot kalau seorang racing athlete motorcycle racing athlete saya cakap, dia ni bukan suka-suka bukan apa, memang training tiap-tiap hari. Saya dulu training tiap-tiap hari kan, tiap-tiap hari kurang-kurang 50-60 lap kan, ada session 100 lap sehari kan dekat elite saya training. Kat Sepang pun 20-30 lap kan, bila ada waktunya ada 50 lap kadang-kadang. Jadi boot lah ambil contohnya, kerana banyak pijak, jadi dia punya tapak yang belah depan dia banyak pijak kan. Ni yang banyak out. Jadi boleh tahan pada saya kalau betul-betul 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau intense training, kita betul-betul gunakan dia untuk training. Tiap-tiap hari kita guna. Kena hujan kan apa. Jadi tapak akan mula makan dalam masa 3 bulan. Jadi dalam masa 6 bulan memang dia dah makan habis lah. Lepas tu biasa saya akan cakap dengan 3 hingga 6 bulan lah. Okay? Tak tahannya beli mahal-mahal. Tapi itu untuk buat training. Sebab kita nak training. Tapi kalau untuk racing, kalau kita tak crash, untuk satu sesi tu pakai tu selamat lah, boleh. Tapi untuk training tu kan. Jadi dia akan wear and tear lah. Kan? Kalau macam slider ni kalau saya kat elite 100 lap, hari tu juga habis. Kan? Kadang-kadang terpaksa simpan sikit. Nak saving terpaksa simpan kan. Lepas tu macam helmet ni berapa lama boleh tahan? Helmet ni memang akan tahan selagi tak jatuh. Tapi yang paling mustahak selalu basuh lah. Sebab kita sweat nanti takut kuman kalau kita biar kan. Jadi nanti kepala gatal apa semua. Jadi selalu bersihkan, selalu basuh, lepas tu selalu keringkan. Itu mustahak. Dari segi penyimpanan macam mana pula? Okey, kita mesti simpan, kalau boleh helmet ni simpan dalam helmet bag dah. Okey, kita tutup. Lepas tu jangan kita simpan dalam tempat yang panas. Kalau kita simpan tempat yang ada humidity sikit lah. Okey, mungkin udara tu jangan terlalu kering sangat sebab nanti dia crack. Tapi jangan udara basah, nanti dia moldy. Kan? Dia tumbuh fungus kan. Jadi jangan simpan dalam gobok tutup. Almari tutup jangan. Simpan dalam tempat yang angin boleh lalu. Atau rack, kabinet ke apa ke. Jangan simpan tertutup. Nanti crack. Kan? Okay. Macam jaket? Jaket sebaiknya pun macam tu juga. Kita biar dia ada angin boleh lalu. Kalau kita tutup, nanti takut moldy lah, dia akan mungkin ada air. Mungkin hari tu hujan. Jadi udara berair. Mungkin dia masuk dalam gobok yang kita simpan dalam dia akan pergi kat tempat macam ni, dia akan sedut. Jadi bila dah tu dia akan moldy ataupun dia akan crack. Bila dia kering balik dia crack. Kita mesti simpan dalam tempat yang terbuka. Kalau boleh ada angin, kan tu paling baik. Jangan kering sangat. Okay doktor, lagi satu soalan saja. Kalau macam kita pakai jaket biasa tapi kita pakai armor kat dalam, maknanya yang apa boleh removable kan. So macam mana dia punya efektif dia tu pakai dia tu? Dia ada dua jenis. Satu armor yang dengan baju tu. Tapi kelakar kadang-kadang orang pakai dekat luar kan. Dah nampak macam baju dalam pula kan, kat dalam. Tapi sebenarnya yang dengan baju armor tu itu pakai kat dalam sebenarnya, dan kita pakai jaket kat luar. Dan kalau kita tak nak pakai baju yang ada armor tapi armor pasang sendiri boleh. Tapi pada pendapat saya lah macam ni lah. Kalau kita sanggup untuk berapa-apa layer kan. Satu layer ni, satu layer tu, apa layer tu. Kalau kita suka, okey lah. Tapi pada saya, jaket-jaket yang terbaru sekarang ni pun, especially
sejak 10 tahun kebelakangan ni, dia dah build in armor yang sangat baik. Dan yang mustahak sekali, kita mesti pastikan sama ada walaupun dia separate ke, dia dengan baju dan kita pakai luar, atau dia dengan jaket sekali ke, kita pakai, kita test. Kita boleh bergerak, tapi adakah armor tu bergerak tempat lain ke tak? Diikut sekali tak? Kalau diikut sekali tak apa. Dan kita agak-agak, kita boleh rasa kan, kalau kita gesek kan, armor tu gerak sendiri tak? Atau benda stay diam. Itu yang mustahak. Kalau dia ada ciri-ciri, dia diam, dia tak gerak, dan kalau kita gerak, baru dia gerak, itu bagus. Tapi kalau kita gerak, dia pergi arah sana ke sini, itu tak bagus. Tak kira lah dia belah dalam ke, belah luar ke, 2 layer, 3 layer. Yang penting armor tu jangan bergerak. Sebab kalau bergerak nanti dah banyak dah kes kan. Armor tu gerak, dia dalam keadaan laju dia akan kehil kan. Bahu ke atau elbow ke, itu bahaya, torsional. Okey, baik. Terima kasih Dr. Yahya kerana perkongsian yang menarik hari ini. Kita berharap kita akan dapat mengkongsikan lebih banyak info dan juga secara teknikal apa yang kita perlu tahu tentang motosikal dan teknologi yang berkaitan dengannya. So, terima kasih doktor sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi di masa hadapan dan sementara tu safe riding dan enjoy.